Saya bosan lah. Jom kita pergi main badminton. Saya nakal. Jom boleh juga. Sebab ayah saya cakap yang main badminton ni boleh siapkan tubuh badan. Sebab badminton ni juga merupakan satu jenis sukan. Lagi-lagi untuk membina otot kat tangan ni. Oh, ya ke? Tapi saya pernah dengar juga, cikgu saya cakap kalau kita bersukan ni dapat hilangkan kita punya kemurungan serta dapat menekan tekanan daripada diri kita. Jadi saya rasa jom kita main-main. Jom kita make up dekat bampiran sekolah kita. Jom. Jom. Sedia lagi? Sedia. Ya. Ya. 3, 2 4, 2. Yeay. Mama, saya dah penat lah. Jom kita balik. Oh, ya ke? Kalau kita jomlah. Saya pernah lewat ni, mak saya marah kalau balik lewat. Jom. Kita main lagi nak? Oh, boleh. Apa kata kalau kita main bola pula nak? Lah sebab bukan badminton tu boleh siapkan badan kan? Betul? Bola pun boleh. Awak ada bola tak? Ada. Kat rumah saya ada banyak bola. Baiklah macam tu. Esok kita jumpa kat sini pukul 5.30 petang. Okey, boleh. Okey. Jom balik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli-ahli panel dan para penonton di alam maya sekalian. Pada hari ini, saya selaku moderator anda akan mengacarakan sebuah forum yang bertemakan Rakyat Sehat Negara Sejahtera. Tema ini dapat dilaksanakan melalui rakyat yang sering beriadah ketika ada masa lapang. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, marilah kita saling mengenal antara satu sama lain. Kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya Amar Mukri bin Zainuddin selaku moderator anda pada hari ini. Selanjutnya, saya mempersilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amar, saudara moderator kita pada hari ini. Hadirin maya, berbeza budaya bukan halangan. Jurang kecil dibesar jangan. Kurangkan iri, anjur rundingan. Harmoni nusa kian berpanjangan. Lupa pula saya. Nama saya Wan Muhammad Adam Haris bin Wan Muhammad Syam selaku panel pertama anda pada hari ini. Terima kasih panel pertama untuk memperkenalkan diri. Seterusnya, pergi pada panel kedua kita. Dipersilakan. Panel ketiga perkenal diri. Ni Ahmad Fitri nama diberi. Segak bergaya, elok berbudi. Berforum kita hari ini. Sukan bukan sekadar diraikan sebagai sambutan, malahan perlu dijadikan sebagai gaya hidup seharian. Saya, Ni Ahmad Fitri, selaku panel kedua anda pada hari ini. Terima kasih saudara panel kedua. Seterusnya kita pergi kepada panel terakhir kita, iaitu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Mursyid bin Kamaruzaman selaku panel ketiga forum anda pada hari ini. Terima kasih saudara Mursyid atas memperkenalkan diri tadi. Baiklah, setelah mengenal ahli-ahli panel kita, marilah kita pergi lebih mendalam. Sebelum itu, marilah kita mengetahui definisi bersukan. Bersukan ialah satu kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketakasan serta tenaga. Oleh itu, mari kita bertanyakan kepada saudara Haris mengenai tokoh dalam bidang sukan. Kerana setiap bidang yang dilakukan mesti ada inspirasi kepada diri kita. Dipersilakan. Terima kasih saudara. Betul kata-kata saudara itu. Kita mesti mempunyai seorang idola atau seorang yang kita idamkan untuk menjadi inspirasi buat kita. Bagi saya amat meminati Khairul Hafiz Jantan, merupakan
pelari pecut negara kerana kelajuannya sentiasa mencabar jiwa kerdil saya untuk turut berlari bersama beliau. Itu saja saudara. Terima kasih saudara Haris. Oh, begitu idola kamu. Kalau idola saya pula ialah Aziz Hasni Awang. Beliau telah digelarkan sebagai The Rocket Pocket Man kerana kelajuan beliau semasa mengayuh basikal pada peringkat kebangsaan antarabangsa, maafkan saya. Seterusnya, Saudara Fitri, bolehkah Saudara Fitri memberikan pandangan terhadap sukan dan penglibatan saudara semasa sekolah dahulu? Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya, sukan terdiri daripada pelbagai perkara. Bersenam juga dikelaskan dalam kategori sukan kerana apabila kita lihat definisi sukan yang telah diutarakan oleh saudara sebentar tadi, ianya bermatlamatkan untuk menyihatkan tubuh badan. Jadi, sukan membawa 1001 manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. Mengenai penglibatan saya dalam sukan pula, saya pernah mewakili sekolah dalam kejohanan bola sepak di peringkat kebangsaan dan sehubungan dengan itu, ianya telah menambah pengalaman kepada saya serta menjadikan saya lebih aktif dalam bersukan. Itu saja. Terima kasih Saudara Fitri. Saya juga pernah mewakili sekolah pada peringkat antarabangsa dalam acara rugby yang dilakukan di negara Jepun. Bagaimana dengan Saudara Mursyid sebagai selaku panel ketiga mengenai pengalaman bersukan? Terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Baiklah, berdasarkan pengalaman saya sentiasa bersukan bersama keluarga saya di waktu petang. Contohnya, saya akan pergi berjoging dan bermain badminton di taman permainan. Selain itu juga, saya juga sentiasa mendaki gunung atau bukit bersama kawan-kawan saya untuk menyihatkan tubuh badan saya. Itu saja daripada saya. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudara Mursyid. Bercakap mengenai mendaki, saya juga pernah mendaki bukit, iaitu Bukit Keluang yang berada di Besut, Terengganu. Baiklah, berikut merupakan pusingan pertama kita. Marilah kita meneruskan kepada pusingan kedua, di mana saya akan mengajukan soalan-soalan kepada ahli panel kita berkaitan kelebihan bersukan. Baiklah, Saudara Haris, Ya saudara. boleh saudara mengatakan pandangan saudara mengenai kelebihan-kelebihan yang terdapat kepada sukan? Boleh saudara Ammar. Untuk saudara, apa sahaja boleh saya buatkan. Sedangkan bulan pun sanggup saya ambilkan untuk saudara. Baiklah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Ammar kerana telah mengajukan soalan yang boleh dikatakan panas buat saya. Tapi itu tidak bermakna saya tidak boleh menjawabnya. Baiklah. Apakah kebaikan atau faedah yang kita akan perolehi daripada melakukan aktiviti bersukan? Aktiviti bersukan mampu menjadi medium perhubungan silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan. Jika kita mengimbas kembali pada zaman kanak-kanak kita, setibanya waktu petang, kita akan keluar rumah untuk bermain di padang atau taman permainan bersama-sama sesiapa sahaja, tidak kira keluarga atau rakan-rakan. Saudara Mursyid, Ya. saya yakin bahawa saudara mesti pernah bermain dengan rakan-rakan sehingga lewat malam, sehingga kan dimarahi oleh ibu dan ayah, bukan? Ya, betul saudara. Tetapi saudara Mursyid, jangan bimbang kerana kita boleh jadikan situasi itu sebagai kenangan atau memori yang terindah ketika kita kecil dahulu. Seterusnya, aktiviti seperti bermain bowling pada hujung minggu bersama-sama ahli keluarga dapat merapatkan lagi hubungan antara satu sama lain, di samping berhibur dan mengeluarkan peluh yang sihat. Bagi golongan pekerja pula, syarikat atau pejabat selalunya akan menganjurkan aktiviti rekreasi sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menambahkan nilai kekitaan antara rakan sekerja yang sekaligus menyumbang kepada prestasi kerja yang lebih baik. Hadirin maya yang saya kasihi sekalian, menurut Syekh Sadiq Syekh Abdul Rahman,
ketika menghadiri majlis perasmian SUKMA pada tahun 2018 di Stadium Perak. Beliau mengatakan, dengan adanya sukan yang merapatkan hubungan antara rakyat, kita mampu untuk menghapuskan tembok politik dalam perkauman dan agama. Pendek kata, jangan sesekali kita jadikan sukan hanya sekadar menyihatkan badan. Namun, kita haruslah menggunakan bidang sukan ini sebagai prakarsa untuk melahirkan sebuah masyarakat yang toleransi dan berintegriti antara satu sama lain. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Wah, panjang sungguh rayaan saudara Adam. Saya rasa saya tidak puas lagi mendengar apa yang dikatakan saudara Haras sebentar tadi. Oleh itu, tapi saya melihat saudara pendengar kedua kita tidak sabar-sabar untuk mengujarkan pandangan beliau pula. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Sukan amat penting kerana ia merupakan aktiviti yang dapat memastikan kesihatan diri kita berada dalam keadaan baik. Apabila kita bersukan, peluh di dalam badan yang mengandungi toksik akan keluar. Hal ini sekaligus akan mengelakkan diri kita daripada penyakit-penyakit kronik seperti penyakit diabetes, penyakit obesiti, sakit jantung dan sebagainya. Oleh itu, kita hanya perlu konsisten dalam melakukan aktiviti sukan seperti berjoging ataupun berjalan santai dalam tempoh sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Impak daripada itu, sistem kardiologi dan stamina kita akan bertambah menjadi lebih baik untuk keterjaminan kesihatan hingga ke masa akan datang. Sebelum nasi menjadi bubur, adalah rasional kepada kita untuk mengamalkan aktiviti sukan kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Memetik kata-kata Perdana Menteri ke-7 iaitu Datuk Seri Najib Razak, kalau tidak dapat bersenam, buat regangan pun sudah memadai, kerana itu pun ada kebaikannya. Itulah kata-kata beliau ketika merasmikan Hari Sukan Negara di UiTM Shah Alam pada tahun 2015. Hal ini jelas menggambarkan penekanan sukan dalam kalangan masyarakat, terutamanya untuk melahirkan generasi unggul, bukan sahaja dari aspek pemikiran ilmiah semata-mata, malah mampu seiring dengan gaya hidup yang lebih sihat. Saya simpulkan di sini bahawa dengan bersukan kita mampu membentuk seseorang individu yang berkualiti dalam usaha melahirkan modal insan yang bermutu tinggi buat negara. Hal ini akan membawa kemajuan kepada negara dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Mengakhiri kalam saya, izinkan saya memberikan serakat pantun ya. Dari Rompin ke negeri Rokan, singgah makan di Batu Pahat, rajin dan tabah dalam bersukan, otak cerdas, badan sihat. Baiklah, kita kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Fitri. Saya rasa bahaya jika kita tidak bersukan ya, kerana kita akan banyak penyakit yang berbahaya. Betul, sehingga saudara. merenggut nyawa kita ya. Oleh itu, marilah kita beralih kepada panel ketiga kita. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Sebelum itu, begitu matang sungguh ya kata-kata daripada panel kedua kita. Terima kasih saudara. Baiklah, meninjau dari skop yang lain, aktiviti sukan ini dapat menyatukan kita rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum. Bagi mengelakkan sentimen perkauman atau peristiwa yang berlaku pada tahun 1969, iaitu peristiwa rusuhan kaum yang berlaku di negara kita ini, berbalik pada tajuk kita pada hari ini. Biarpun berbeza fahaman politik, berbeza agama dan juga bangsa,
Namun, ketika menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok yang tebal itu boleh dihapuskan. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya melibatkan diri dengan aktiviti sukan tanpa mengira kaum, bangsa dan juga agama. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebagai contoh, skuad bola sepak kebangsaan yang terkenal dengan nama Harimau Malaya pernah mengharumkan nama negara di peringkat Commonwealth dan pernah mengharumkan negara daripada pasukan tersebut. Kita dapat lihat yang terdiri pada pelbagai kaum. Jadi marilah kita berganding bahu dalam menepis sentimen yang sensitif ini dengan bersukan bersama-sama, kerana kekuatan kita pada penyatuan bukan perpecahan. Apabila semua persatuan bersatu, sama-sama bersorak, sama-sama menjerit dengan satu citra Harimau Malaya, perlu menang. Bila sama-sama kalah, kecewa. Bila menang sama-sama, menang pun sama-sama. Berdasarkan judul lagu daripada Ella yang tajuknya Gemilang, bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba, kita kecapi bersama. Baiklah, itu saja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator kita. Terima kasih panel ketiga. Saya sangat menyokong apa yang dikatakan oleh panel saya tadi. Kerana untuk mencapai kejayaan kerjasama antara pasukan, perlu kita memperkuatkan hubungan tersebut. Selain itu, bersukan juga dapat mengharumkan nama negara kita, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa atlet negara kita yang terkenal. Antaranya Datuk Lee Chong Wei dalam acara badminton, Hafiz Syahrir dalam sukan permotoran, dan Pandela Redong dalam acara terjun bebas wanita. Saya rasa para penonton di alam maya juga pasti akan merasa ingin mencuba dalam bidang bersukan ini. Jadi kerana para panel kita telah mengajukan beberapa pendapat mengenai bersukan dan serta kelebihan-kelebihannya. Saya rasa sampai di sini dahulu forum kita pada hari ini. Jikalau ada masa dan peluang, marilah kita bersua muka untuk membincangkan isu-isu yang lain pula.